Kita baca tentang solat. Bab berikutnya, tempat-tempat yang tidak digalakkan solat. Pada asalnya seluruh bumi yang suci dan tiada najis yang jelas boleh dijadikan tempat solat. Asal kita mana-mana bumi yang suci, atas rumah ke, bawah rumah ke, atas tanah ke, atas rumput ke, atas batu ke, atas bukit ke, kat mana-mana suci dan tiada najis yang jelas, maksudnya jadi najis yang kita nampak, maka boleh dijadikan tempat solat. Okey, maknanya tak nanti kita bila nak solat nak berhenti kat mosque, berhenti kat masjid, barulah solat. Bila kita duduk di Malaysia, biasa kita nak solat mesti kita cari masjid ataupun musalla kan. Sebenarnya rahmat Allah Ta'ala hantar kita luar negara ni, kita boleh belajar. Khususnya hadis Nabi sebut, di mana-mana tempat atas dunia ni boleh menjadi tempat kita berhenti. Kita berhenti kat tempat parking kereta ke, even kalau tepi, kita kata tepi jalan raya, tak tengah jalan tak boleh lah. Tepi jalan, kita pergi camping, piknik kat mana-mana, semayang atas rumput dan sebagainya. Berdalil dia pada hadis Nabi SAW yang bermaksud, hadis ini adalah Bukhari dan Muslim. Nabi sebut, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada mana-mana Nabi sebelumku. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Antaranya Nabi sebut, dan dijadikan bumi dan seluruh tanahnya masjid dan suci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah itu semuanya boleh jadi masjid. Maksud masjid ni tempat sujud, wa tahura, dan boleh kita gunakan untuk bersuci. Khususnya tayamum sebagai contohlah. Maka di mana saja aku berada, aku akan menunaikan solat padanya. Okey, itu asas kepada tempat-tempat yang kita boleh solat. Bagaimanapun terdapat ulama yang menyebut beberapa tempat yang dilarang atau tidak digalakkan solat padanya. Yang pertama, tempat pembuangan sampah atau tempat najis. Tak payah lagi kita cari. Even kalau dalam keadaan terdesak pun, ini tempat yang tidak digalakkan ataupun tempat larangan kita bersolat. Yang kedua, tempat penyembelihan binatang bagi mengelakkan najis binatang. Tempat slaughterhouse. Slaughterhouse. Tapi kalau orang yang bekerja sebagai kedai halal ni, kita panggil apa? Butcher. Butcher tu dianggap sebagai satu mihnah, satu kerjaya, satu profession. Jadi kalau dia kerja itu, bagi contoh dia potong daging kambing ke daging lembu, sampai daging darah masuk dalam dia punya kuku, itu dimaafkan kalau dia ambil wuduk, tidak mengalirkan ataupun tak masuk semua, tak cuci semua pun, tak ada masalah, dia boleh sembahyang. Maknanya tak perlulah dia ambil masa kadang-kadang nak cuci semua tu setengah jam. Tak. Jadi dia cuci sekadar saja, kemudian dia ambil wuduk, dia boleh sembahyang, dimaafkan sebab butcher itu dianggap sebagai satu profession. Sama juga orang kerja mekanik sebagai contoh okey. Jadi Islam ni tidak menyusahkan. Tapi sekarang ni macam-macam chemical yang boleh kita boleh cuci dalam masa yang singkat. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang kerja butcher tu boleh ambil kelonggaran tu lah. Yang ketiga, kawasan perkuburan bagi mengelakkan najis dan menghadap kubur. Kawasan perkuburan pun di antara tempat yang dilarang kita bersolat. Kita tanya balik dah, kenapa? Kenapa nak pergi sembahyang tempat kubur? Ada kawasan perkuburan ataupun tadilah tempat penyembelihan, tempat pembuangan sampah. Mungkin zaman dulu ada kot. Kan? Ada orang yang dia tidak mengetahui secara jelas. Jadi ulama-ulama listkan supaya kita jauhi tempat-tempat ni, sebab solat itu secara asasnya adalah kita nak menghadap Tuhan. Tak, bila kita nak menghadap Tuhan, hamba nak menghadap Tuhan, mestilah tempat yang paling sesuai. Yang keempat, di tengah-tengah jalan raya, kerana hati akan sentiasa sibukkan orang dan kenderaan yang lalu lalang. Bukan maksud tengah jalan. Tengah jalan kita tepuk orang lah. Maksudnya tempat yang bising. Okey, tempat yang bising. Bila tempat yang bising, dia akan menyalahi tujuan asal kita solat. Tujuan asal kita solat, kita nak bermunajat, kita nak berdialog dengan Tuhan. So, bila kita solat tempat bising, tempat orang pasang kaset ke, muzik dan sebagainya, dia telah mengganggu
solat kena. Kecuali lah kalau kita kerja dalam kilang. Kilang tu memang mesin dia 24 jam bunyi. Memang tak ditutup. Kalau tutup, habis dia punya production line kan. Jadi kita solat je, tak ada masalah. Even dalam konteks tu setengah ulama menyebutkan, kalau kita solat di sebelah enjin lah, ataupun sebelah kipas, ataupun sebelah mesin yang bunyi kuat, pada waktu itu kita tidak diwajibkan untuk kita baca Fatihah kita sampai kita dengar di telinga kita. Dalam keadaan biasa, Fatihah kita baca wajib dengar paling kurang di telinga kita. Jadi bila kita semayang di sebelah mesin yang kuat, janganlah melaung, tak payah melaung. Dah itu diberi kemudahan kat situ, kita bacalah sekadar yang kita boleh. Tak perlu sampai dengar di telinga kita. Okay. Yang kelima, bilik air. Kerana ia tempat perlindungan syaitan. Jangan pergi semayang dalam bilik air. Dah. Tapi kalau tempat tu sebagai contoh tempat yang apa kita panggil tempat persalinan sebagai contoh, yang di apa asing daripada toilet, itu boleh lah, tak ada masalah. Okey, pastikan suci lah, bersih daripada najis. Bilik air jangan pergi solat dalam bilik air. Dan bilik air ni pun tempat saya sebut minggu lepas, tempat malaikat nanti lah. Malaikat ni akan bersama dengan kita di mana saja kita berada, tidur ke, bangun ke, kecuali dua tempat. Itu masa kita masuk bilik air. Dan once kita masuk bilik air, masuk al-khala', masuk bilik air, malaikat akan stop kat luar. Kita masuk sekali. So, bila kita masuk bilik air, siapa menunggu kat dalam? Syaitan. Syaitan tunggu kat dalam. Yang kedua, malaikat ni tak akan masuk bila mana seorang suami bersama dengan isteri dia. Malaikat akan stop. Malaikat akan berhenti kat luar. Kita akan masuk. Syaitan ni di mana-mana dia ada. Dia lesen besar. Yang seterusnya, tempat pertuduhan binatang. Tempat pertuduhan binatang. Kerana baunya yang kuat akan mengganggu solat. Ini semua tak ada kaitan dengan kita ni. Tak adalah kita nak pergi semayang tempat pada kandang kuda ke dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya di atas Kaabah. Di atas Kaabah. Ini tempat yang dilarang solat. Tak tahulah, dalam sejarah saya tak pernah dengar cerita orang naik ke atas, pergi semayang kat atas Kaabah. Kalau dalam Kaabah ada. Antara orang Melayu yang boleh masuk dalam Kaabah ni Dr. Harundin. Dengan dijemput oleh pemerintah Arab Saudi masuk dalam. Dia boleh tengoklah apa yang kat dalam, boleh solat. Menurut Imam At-Tirmidzi, beberapa hadis yang menyebut larangan solat di tempat-tempat di atas adalah lemah. Dan terdapat juga beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti larangan secara khusus untuk solat di tempat pertuduhan unta. Jadi kalau kita tengok balik dalam konteks hadis lah, sebenarnya tempat-tempat ni dia sudah hadis yang lemah, dhaif. Hadis yang dhaif ni kita tak boleh jadikan hujah dalam agama lah. Cuma dalam bentuk ataupun untuk kita guna dalam amalan kita seharian, khususnya dalam fadail, dalam kita nak mendapatkan kelebihan amal, boleh. Bagaimana orang tampil kan? Tampil diceritakan kelebihan ni, banyak hadis-hadis yang dhaif dalam buku dia tu. Tetapi ulama mengatakan tak ada masalah, boleh untuk kita amalkan, untuk mendapatkan fadilat. Tapi bukan untuk hujah agama lah. Maksud hujah agama ni untuk kita mengatakan hukum ni macam ni, hukum ni macam ni. Kita tak boleh guna hadis dhaif. Itu disiplin dalam ilmu hadis. Kesimpulan dan pandangan yang dipilih ialah pendapat yang menggabungkan kedua-dua kumpulan hadis. Maka hukum yang terpilih ialah hadis-hadis yang melarang membawa hukum makruh sahaja. Jadi maknanya makruh sahaja kita solat di tempat-tempat yang disebutkan tadi, dan tidak sampai haram sehingga kita berdosa. Okey. Dan hadis dalam bentuk umum yang menyebut seluruh bumi boleh dijadikan tempat solat terpakai di semua tempat kecuali yang tidak sah solat kerana najis yang jelas sahaja. Itu maksudnya lah. So itu disiplin dalam ilmu hadis lah, panjang lah kalau kita nak cerita. Cuma dalam konteks perbincangan mazhabnya, itulah, kalau ada tempat-tempat yang disebutkan sebagai tempat yang dilarang solat, dia membawa hukum makruh. Maksudnya kalau kita pergi solat juga, kita telah buat benda yang makruh lah. Maksud makruh ni benda yang dibenci. Makruhun benda yang dibenci. Takkan kita nak buat benda yang dibenci. Okay. Kadang-kadang dalam kita menterjemahkan hukum sebagai contoh, wajib kita terjemah apa dia? Kalau kita buat dapat pahala kan?
Kalau kita tinggal, dapat dosa. Sunat, buat dapat pahala. Tak buat, rugi. Dah biasa. Dan sunat ni ma yusabu fa'iluhu, apa dia? Ma yusabu fa'iluhu, siapa yang buat dapat pahala. Tak. Kita kena tambah sikit. Siapa yang tak buat, rugi. Biasa kita kata siapa yang buat dapat pahala, siapa yang tak buat, tak ada apa-apa. Sunat ni siapa yang tak buat, rugilah. Sama juga makruh. Makruh siapa yang buat, dia dibencilah. Dia membuat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. Nombor 2, syarat-syarat sah salat. Kita pergi ringkas je. 2 minit lagi. Cara ringkasnya berikut ialah syarat sah salat. Berapa syarat sah salat? Kita duduk semayang-semayang ni ingat tak syarat sah? Yang pertama Islam. Yang kedua balik akal. Sempurna akal. Yang ketiga balik. Yang pertama beragama Islam. Islam lah baru sah semayang kita. Kafir tidak sah. Yang kedua suci daripada hadas. Suci daripada hadas. Hadas. Okey. Yang ketiga suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Suci seluruh anggota badan kita, pakaian dan tempat. Biasa zaman kecil-kecil dulu kita kalau solat di masjid ataupun musalla, kita terpijak tarik hijab. Sini jarang jumpa hijab. Terpijak tarik hijab. Kadang-kadang kita tersilap faham, kita terpijak tarik hijab, kita pergi ambil wudu. Pijak tarik hijab tu tidak membatalkan wudu, dia membatalkan solat sebab itu najis. Cuma kita pergi bersihkan sajalah. Pergi basuh kaki, cucikan biar tak ada kesan-kesan najis tarik hijab tadi. Wudu kita masih ada, tak batal. Sebab perkara yang membatalkan wudu ni apa dia? Apa perkara yang membatalkan wudu? Makan wudu tak batal wudu. Keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Tak keluar air kencing ke, terkencing ke, ataupun kentut ke dan sebagainya, batal lah wudu kita. Tak, kita makan ke, minum ke, jogging ke, tak batal wudu kita. Kadang-kadang kita tersilap membezakan antara mana yang membatalkan wudu, mana yang membatalkan solat. Okay. Yang keempat, menutup aurat. Kena tutup aurat. Aurat bagi wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua-dua tapak tangannya. Kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan. Sedangkan aurat bagi lelaki-lelaki ialah antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Boleh ya? Yang kalau pergi bayang kat masjid, tak pakai seluar Hawaii, biar bawah sikit kan. Sah salat kita. Dia antara sah salat dengan adab dan perilaku dalam solat itu lain lah. Tak. So sah, untuk dapat sah cukup lah. Tapi untuk kita mendapatkan khusyuk, tak. Kalau kita pergi tu untuk tengok-tengok je kita lah. Tapi kita tak khusyuk. Kan untuk sempurna solat kita kena tengok sunnah Nabi SAW, tengok hadis-hadis yang lain pula. Tapi untuk sah cukup. Kalau anak kita sebagai contoh kan, musim panas, tak apa pecah baju. Tak pakai seluar. Daripada pusat sampai ke lutut, bawah lutut lah. Mana tutup sampai ke bawah kepala lutut. Yang kelima, telah masuk waktu solat yang telah ditentukan. Kena masuk semayang, masuk waktu dulu. Dah. Okey, masuk waktu dulu. Perbincangan lah, banyak perbincangan. Sebagai contoh, semayang Jumaat. Okey, semayang Jumaat. Khutbah, boleh tak kita khutbah sebelum masuk waktu solat? Dalam mazhab yang lain dibolehkanlah. Selain mazhab Syafi'i, ada mazhab yang mengatakan boleh. Kalau yang kita buat dekat Monash kan, Monash, walaupun masuk waktu 1:30, satu suku tu dia dah khutbah. Tetapi semayang Jumaat masih lagi dalam waktu yang masuk, lepas masuk waktu lah. Okey. Kemudian yang akhir sekali yang kena menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Kita kena berusaha untuk cari menggunakan istirahat kita sendirilah. Zaman sekarang lagi mudah. Kita ada smartphone, kita ada, kalau zaman dulu kita pakai kompas kiblat tu.
kita carilah istihad kita smartphone ataupun pakai, kalau malam boleh pakai bintang. Okey, kita usaha dahulu sebelum solat, kalau tak tahu arah kiblat, usaha dahulu istihad mana arah kiblat kita. Okey. In case kalau dalam satu tempat dua istihad yang berbeza. Kan orang ni kata belah sana. Orang ni kata belah sana. Itu ekstrim punya. Ya. Masing-masing berpegang dan yakin dengan istihad masing-masing, sembahyang sah. Okey? Sembahyang sah. Jangan bertumbuk pula. Dah, sah. Yang pentingnya istihad dan kita yakin. Tapi kalau ragu-ragu, baik kita ikut yang orang yang yakin lah. Tapi kalau belah sini dengan belah sana tu pelik sangat lah. Kalau sikit-sikitnya tu okey lah. Okey? Dan kita memang kalau kita di sini, kita tidak menghadap kiblat tu disebut sebagai ainul kiblah. Kita tak menghadap depan sebagai bahasa orang seperti di Mekah. Ya, kita ni menghadap jihatul kiblah. Kita menghadap arah kiblat. Mana arah ni mungkin kalau kita ukur, ambil tali dulu sini, tak jalan sampai ke Mekah mungkin lari sikit. Kan? So ainul kiblah dengan jihatul kiblah ada perbincangan lain pula lah. Kan? Jadi sekadar kita perlu istihad dan kita yakin dengan istihad ataupun kita punya usaha tadi untuk mencari arah kiblat. Jangan pakai pakai hentam je. Apa ni macam kiblat macam ni tak boleh. Sebab kita kena yakin, sebab menghadap kiblat itu merupakan salah satu syarat sah solat kita. Dan kalau menghadap kiblat yang salah, tak sahlah solat. Sebagai contoh kalau kita dah istihad dalam rumah ni sebagai contoh, kita menghadap ke sana. Tiba-tiba tuan rumah datang. Rumah datang kata istihad kiblat tu salah. Sepatutnya menghadap ke sana. Cara dia kita letaklah jadah tak menghadap ke sana. Sebagai contoh menghadap ke sana, maka kita dibolehkan kita berpusing. Maksud kita salat tu berpusing kepada arah kiblat yang betul, hasil daripada apa yang diberitahu oleh tuan rumah. Jangan kita bagi arahan pula ataupun pergi pegang dia lah. Kita tak boleh kacau orang salat. So letakkan sejadah menghadap ke arah kiblat, dia akan menghadap, dia boleh pusing. Tak ada masalah. Sah solat dia. Tadi dia solat sebelum solat dia sebelum dia beri arahan di tuan rumah tadi, itu berdasarkan istihad dia. Sekarang ni tuan rumah dah bagi kiblat yang kalau lepas saya tak apa, dia kira istihad dia pakai istihad dia tadi lah. Tapi lebih baik, sekarang ulama mengatakan lebih baik dia ulang solat dia tadi lah, untuk menghadap ke arah kiblat yang betul. Jadi penting sebenarnya kita dalam hidup kita dalam solat pun kita disuruh untuk kita beristihad, kita usaha mencari arah yang betul. Kita berhenti di situ. Semoga Allah Ta'ala berikan sedikit kemahaman kepada kita. Nantinya kita boleh faham dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.